InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman amma ba'. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita dalam rangka untuk kita sama-sama membina kekuatan kita, membina kefahaman kita, membina penghayatan kita, insya-Allah. Marilah sama-sama kita manjangkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manjangkan kepada selawat dan salam kepada keluarga dia, kepada semua ahli sahabat-sahabat dan sebagainya, sampailah kepada mereka di akhir zaman. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Kahfi, Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Ingatlah akan peristiwa ketika mana sekumpulan pemuda-pemuda, fityatu iaitu pemuda-pemuda yang telah pergi ke gua, dan mereka telah berkata, berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat daripadamu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berikanlah kepada kami petunjuk-petunjuk, kemudahan-kemudahan, cahaya, kematangan, kepimpinan untuk keselamatan urusan kami, untuk keselamatan agama kami. Jadi alhamdulillah, kita telah pun berbincang berkenaan dengan perkara yang penting semalam, berkenaan dengan bagaimana ujian-ujian fitnah di akhir zaman. Dan kemudian kita telah berbincang juga bagaimana keadaan kita gambarkan perkara yang mungkin berlaku akibat daripada fitnah, akibat daripada ujian-ujian tersebut. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung sikit berkenaan apa yang telah kita bincang semalam, di mana semalam kita telah pun berbincang dengan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkenaan dengan uzlah wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri, melarikan diri daripada mereka, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Kita dah baca ayat tu. Maka pergilah kamu berlindung ke gua supaya Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Jadi kita telah pun berbincang berkenaan dengan bagaimana pemuda-pemuda itu telah pergi ke gua dan kemudian mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berbincang juga berkenaan bagaimana perlunya kita untuk melihat aspek ini dengan teliti supaya kita tidak terlibat atau terpengaruh dengan kita kata peristiwa. Sebab peristiwa ni adalah satu yang besar. Dia berlaku. Dia
Dia bukan sesuatu yang tak sengaja. Memang Allah bagi kita ujian. Tadi kita nak kena buat keputusan yang betul, keputusan yang baik. Jadi pada hari ini saya telah membacakan tadi bagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10. Bagaimana Allah menggambarkan tentang peristiwa yang berlaku. Jadi kalau kita tengok dalam surah Kahfi daripada ayat ke-9 ke-10 adalah merupakan ayat-ayat di mana bermulanya kisah Al-Kahfi. Dan ayat yang ke-10 pula adalah ayat yang 10 terawal. 10 terawal yang mana digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana siapa-siapa yang menghafal, mengamalkan 10 ayat yang terawal daripada surah Kahfi ini, maka mereka akan diberikan keselamatan oleh Allah SWT daripada fitnah Dajjal. Dan kita mulakan pada hari ini dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini adalah merupakan ayat yang terakhir dalam siri ayat yang pertama, kedua, ketiga tadi, yang mana ayat yang terakhir daripada 10 yang awal daripada surah Al-Kahfi, yang menunjukkan kepada kita bagaimana bermulanya mereka setelah mengambil keputusan keluar daripada rumah mereka, pergi ke gua. Mereka pergi ke gua, dan ketika mereka pergi ke gua itu, lalu mereka pun berdoa. Ini kita menunjukkan bagaimana mereka telah melarikan diri mereka daripada masyarakat yang rosak, dan mereka telah melarikan diri daripada raja yang pemerintah yang zalim, yang memaksa untuk mereka keluar daripada Islam. Mereka melarikan diri, dan perkara yang pertama setelah mereka melarikan diri ataupun setelah mereka sampai ke gua itu, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa, dan doa ini adalah senjata. Jadi sebab itu dalam hal ini pengajaran yang pertama yang kita nak sama-sama ambil pada malam ini, bahawa kekuatan seseorang itu sentiasa ialah dia berdoa kepada Allah. Itu senjata utama. Terutamanya apabila kita berada dalam keadaan yang kita kata terperangkap, susah, dalam keadaan payah. Lagi-lagilah kita dikepung. Maka ketika itu doa adalah merupakan senjata yang paling utama. Maka doa ini adalah satu bekalan sebenarnya kepada kita, dan dia ada satu perbincangan, kita akan bincang tentang doa sahaja. Dan kita nak melihat di sini bagaimana doa itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam surah dan ayat yang ke-10 ini, iaitu ayat di mana kita kata dalam siri penghafalan surah Kahfi ini, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama ni, yang akhir itu ialah dia menggambarkan doa. Maka antara sunnah daripada perjuangan Rasulullah SAW dan juga sunnah kepada orang beriman ialah mereka sentiasa di dalam keadaan berdoa. Dan daripada apa yang kita tengok daripada ayat yang ke-10 ini, kita terus berbincang kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu mereka melarikan diri dalam rangka nak menjaga akidah mereka, agama mereka. Maka dari sudut fiqahnya, dari sudut syaraknya, perkara yang pertama, kita kata perkara yang pertama dalam apa ni kata maslahah tadi, kita kata kepentingan, kebaikan yang perlu kita jaga ialah din. Iaitu dalam Islam, apabila seseorang itu mendapat ancaman akidahnya diancam, agama mereka diancam, kan, maka mereka diharuskan, malahan diwajibkan untuk memelihara agama. Tetapi sekiranya kita masih mampu bertahan, maka wajib kita bersama dengan masyarakat mengerjakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar. Ini sebagai mukadimah. Jadi surah Al-Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi, menunjukkan kepada kita bahawa pemuda itu lari ke gunung dan bersembunyi kerana mereka berhadapan dengan raja yang zalim, dan kemudian mereka berhadapan dengan rakyat yang mengikut raja yang mensyirikkan Allah, dan kemudian dia tidak ada dah apa-apa lagi
boleh buat untuk dakwah. Untuk sampaikan dakwah, untuk membawa manusia kepada kebaikan, tak ada peluang dah. Dah habis dah peluang. Maknanya kalau dia tunggu lagi, sama ada dia murtad dan ataupun dia mati. Dia murtad bersama dengan rakyat tadi, bersama dengan kezaliman, atau dia mati. Jadi pilihan yang digambarkan di sini ialah ancaman kepada akidah mereka, murtad, ataupun ancaman kepada nyawa mereka. Maka dalam hal ini, dalam sirah Rasulullah SAW pun, ada di kalangan sahabat-sahabat yang disuruh oleh Rasul SAW untuk melakukan hijrah. Terutamanya yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, iaitu pak saudara Rasulullah SAW sendiri, ataupun sepupu Rasulullah SAW sendiri, yang mana dibawa sekumpulan sahabat-sahabat pergi ke Habsyah, ke Ethiopia tu, untuk nak mendapat perlindungan daripada Raja Najasyi. Yang pada ketika itu mereka ni adalah golongan yang mustada'afin. Maknanya dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dianiaya, yang dizalimi, yang dhaif, mustada'afin, yang akan dibunuh. Yang akan dibunuh, dipaksa keluar daripada Islam. Jadi kalau tak keluar Islam, dia akan dibunuh. Ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang digambarkan di sini ialah ayat kepada pemuda-pemuda tadi yang telah dipaksa. Yang dipaksa iman mereka dan dipaksa juga kehidupan mereka. Sama ada hidup bersama kufur ataupun mati. Dengan iman kau mati. Maka mereka diizinkan untuk keluar daripada masyarakat. Dan apabila mereka berada dalam keadaan demikian, doa adalah merupakan perkara yang paling pertama sekali yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Maknanya senjata seorang yang beriman, yang digambarkan sebagai doa tadi, doa silahul mukmin, doa itu senjata pada orang beriman, bukti penyerahan hati dia, penyerahan dirinya, hidup dia kepada Allah. Jadi bukti. Jadi dia bukan melarikan diri dengan sebab-sebab yang lain. Tetapi dengan sebab untuk menyelamatkan nyawa dia. Jadi ibrah daripada ayat yang ke-10 ini, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita diberikan kebenaran untuk melarikan diri, pergi ke hijrah tadi, apabila berlaku kerosakan akidah dan fitnah yang mula tersebar sehingga tidak boleh dielakkan. Kita tengok Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum telah menceritakan pada sahabat, dan beliau dan sahabat-sahabat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fitnah ujian. Tentang fitnah ujian akhir zaman. Sampailah kepada termasuk disebut fitnah ahlas. Fitnah ahlas. Dan fitnah ahlas ini ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah fitnah ahlas itu?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, fitnah ahlas itu adalah huru-hara, peperangan. Rasul gambarkan huru-hara, peperangan. Kemudian selepas itu akan berlaku fitnah as-sarra. Fitnah as-sarra ini iaitu fitnah yang digambarkan sebagai asapnya berada di kaki laki-laki. Maknanya ada berlaku kekeliruan, satu kecelaruan. Ada laki-laki yang mendakwa daripada kalangan ahli keluargaku. Dia kata, kami ini adalah ahlul bait. Dia kata gitu. Namun sebenarnya bukan. Sebenarnya mereka ini bukan. Mereka hanya menyatakan, sesungguhnya keluargaku adalah kekasihku. Maka sesungguhnya keluargaku adalah kekasihku, iaitu yang bertakwa. Jadi Rasul SAW menggambarkan bahawa yang dimaksudkan keluarga dia ni ialah orang yang bertakwa. Namun manusia bersepakat pada seseorang seperti itu sehingga mereka berbai'ah dengannya. Inilah fitnah as-sarra. Kemudian selepas itu fitnah ad-duhaima. Fitnah ad-duhaima itu fitnah yang mana tidak seorang pun akan terlepas daripadanya. Berlanjutan berhari-hari sehinggalah orang yang yang Islam itu bertukar menjadi dua bahagian. Sebahagiannya menjadi yang beriman, kelompok beriman, sebahagiannya menjadi yang kelompok yang munafik, yang tidak ada iman. Dan di sinilah kita lihat pada hari itu atau keesokannya tunggulah Dajjal.
Jadi daripada 10 ayat yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi di permulaan ayat tadi, dan juga daripada ayat yang pertama 10 tadi, menggambarkan kepada kita apabila fitnah telah memuncak. Fitnah telah memuncak, sehingga kan pada masa itu Dajjal keluar dalam keadaan orang Islam terpecah dua. Dajjal keluar dalam keadaan orang Islam terpecah dua, dan digambarkan di sini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang tahap-tahap fitnah tadi. Tahap-tahap fitnah tadi, dan tahap-tahap fitnah itu sampailah ke peringkat Dajjal keluar. Sampailah ke peringkat Dajjal keluar, dan daripada tahap-tahap fitnah itu bila digabungkan dengan ayat yang ke-10 itu, maka ayat 10 ayat yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi itu adalah merupakan perisai untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perisai-perisai itu macam mana perisai itu? Perisai yang digambarkan itu adalah digambarkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Maknanya, dan agar kami minta rahmat daripada Allah, agar kami dapat memperolehi kematangan. Amrina rasyada. Dalam urusan kami itu adanya pimpinan, adanya panduan, adanya kematangan. Jadi panduan kematangan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang dibayangkan tadi, tentang berlakunya peringkat-peringkat fitnah daripada Ahlas, Sarra' dan Ad-Duhaimak tadi. Maka di situlah membolehkan kita mempertimbangkan keburukan, tahap-tahap keburukan tadi, tahap-tahap peristiwa yang sedang berlaku di hadapan kita. Jadi untuk kita mendapatkan kematangan ini, benar-benar sama ada kita ni nak tunggu, nak stay, nak bersama masyarakat, ataupun kita nak pergi ke tempat lain, maknanya kita nak beruzlah, maka ketika itu kan kita kena minta pertolongan daripada Allah. Kita kena minta panduan daripada Allah. Ini digambarkan situasi kritikal ni, macam mana keadaan kritikal ni, ialah kita perlukan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana disebutkan sini rasyada itu panduan. Rasyada ni lampu, cahaya. Kita kata kebijaksanaan. Maka di sinilah kita sebut pada malam ni kita akan tengok sedikit sebanyak perkara-perkara apakah yang dimaksudkan dengan kematangan itu, rasyada tadi. InsyaAllah. Baik, banyak pihak pada hari ini mengambil jalan mudah. Jadi banyak pihak mengambil jalan mudah untuk beruzlah. Senang-senang, susah-susah kita nak fikir, kita uzlah sajalah. Supaya selamat daripada fitnah Dajjal. Ada yang memilih bertapa di gua. Ada yang memilih tempat terpencil. Ada yang bergegas. Ada yang mengambil gagasan, idea untuk membina perkampungan yang terpisah dari dunia moden. Kampung yang terpisah daripada dunia moden. Malah ada yang membuat keputusan untuk berpindah ke Mekah dan Madinah kerana memahami zahir hadis bahawa Dajjal tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi persoalan kita di sini, yang mana satu pilihan kita, yang mana satu kita berfikir ketika mana kita nak beruzlah tadi, maka inilah yang dimaksudkan dengan rasyada. Kita perlukan kepada kematangan. Kita perlukan kepada panduan. Kan? Kita perlukan kepada yang digambarkan sebagai fiqh, memahami fiqh. Dan soalnya, apakah benar tindakan-tindakan itu? Ataupun bertepatan ke tindakan itu dengan siasah dakwah dan perjuangan umat Islam pada masa itu? Jadi ini yang kita perlu sama-sama melihat dengan teliti. Maknanya, adakah datang Dajjal sampai peringkat kita ni tidak boleh buat apa dah. Tak boleh apa. Datang memang habis kita mati. Sebab masalah kita ni sebenarnya bukan takut. Kita berhijrah ke, uzlah ke, bukan sebab takut mati. Bukan sebab takut mati. Sebenarnya bukan begitu. Sebab mati sudah pasti. Allah gambarkan dalam Quran, dalam ayat dia kata, wa kullu ummat ajal. Wa kullu ummat ajal. Setiap umat, setiap manusia itu akan menemui kematian, ajal.
Kan? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kan? Maka apabila telah sampai ajal mereka, tidak akan dilambatkan walaupun 1 saat. Ataupun tidak akan dilambatkan walaupun 1 jam. Ataupun tidak akan dicepatkan walaupun 1 saat ke 1 jam ke 1 hari ke. Tidak akan dilambatkan, tidak akan dicepatkan. Tepat. Maknanya, urusan melarikan diri dan uzlah ini bukan urusan takut kepada Dajjal, takut mati. Bukan. Bukan takut mati. Tetapi lebih kepada takut bimbang akidah kita rosak. Bimbang iman kita rosak. Bimbang kita akan menjadi murtad wa'iyazbillah min zalik. Jadi ini yang digambarkan tadi, menjaga agama. Sebab mati memang mati. Kalau kita kata masa tu kita mati, kita di dalam gua ke, kita dalam kereta ke, kita kat rumah ke, dah sampai ajal, mati kita. Cumanya mati dengan iman, itu yang dimaksudkan. Mati dengan keadaan ada akidah. Mati dalam keadaan boleh mempertahankan agama. Itu yang dimaksudkan tadi. Jadi sebab itu dia perlukan kepada rasyadah, perlu pada panduan, perlu pada kematangan. Jadi dia bukan dengan sebab kita kata kita tak mau mati, contohnya. Larikan supaya kita ni tidak mati semata-mata, contoh. Melarikan diri. Jadi sebab itulah kita kena melihat, mestilah rasyadah itu, kematangan itu bertepatan dengan siasah dakwah. Siasah perjuangan. Kenapa siasah dakwah, siasah perjuangan? Sebab misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ad-dakwah. Misi utama Rasul dakwah. Malahan dakwah ini sebagai kita pekerjaan yang terbaik, perkara yang terbaik untuk menjaga agama kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah. Jadi dakwah itu adalah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita telah menerima Islam, kalau kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena memerhatikan siasah dakwah ummah dan perjuangan ummah pada masa itu. Kalau kita kata Islam ni hanyalah sembahyang 5 waktu sehari, semalam puasa bulan Ramadan, kita kata zakat, haji, setakat itu sahaja, maka kita macam budak-budak sekolah kafah, budak-budak sekolah rendah macam itu. Kita tak faham hakikat Islam. Hakikat Islam, dia bukan hanya sekadar kita kata mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dia adalah satu perjuangan. Dia adalah satu perjuangan. Barulah kita akan memahami hakikat beruzlah. Hakikat uzlah. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang bersifat al-wahan. Orang yang ada penyakit al-wahan. Al-wahnu. Iaitu hubbud dunia. Kenapa lari? Sebab takut kena rampas harta. Kenapa lari? Sebab takut mati. Hubbud dunia. Cintakan dunia. Wa karihatul maut. Benci kematian. Jadi kalau kita tak faham akan perkara ini, maka sebenarnya di akhir zaman, perkara yang paling utama ialah menjaga akidah kita, ibadah kita, menjaga Islam kita. Dan sebab tu saya sebutkan semalam ada 3 asas yang cukup penting untuk kita pegang, yang kita akan selamat di akhir zaman. Kita selamat bukan sebab kita duduk di dalam gua, bukan sebab kita duduk dalam gua. Bukan sebab kita duduk di kampung. Bukan sebab kita tak jumpa Dajjal. Kita selamat sebab kita ada akidah dan ibadah yang sahih. Kita selamat sebab kita bersama Islam. Kita selamat sebab kita memperjuangkan akidah, ibadah dan memperjuangkan seluruh kehidupan Islam. 3 asas yang saya sebutkan semalam, itulah yang sebenarnya menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita. Cumanya sama ada kita berada di bandar, berada di kampung, berada di hutan, kita duduk di satu tempat, kita berlindung di satu tempat, kita berhijrah di satu tempat, itu taktikal dan strategi. Itu taktikal dan strategi. Itu bukanlah benda yang uslub, asas. Sebab dia ada pandangan-pandangan dia. Ya, sebab itulah saya nak ulang di sini, 3 perkara yang mesti kita pegang ketika kita benar-benar ingin duduk dan selamat di akhir zaman. Yang pertama, kita kena memelihara akidah dan ibadah. Ibadah ni maknanya kita tak boleh menyembah selain Allah. Akidah maknanya akidah yang murni, tidak boleh campur-campur. Kemudian kita memelihara Islam, kehidupan Islam. Islam dan kehidupan. Bukan sekadar kita mengucap saja kehidupan Islam. Sebab Islam ni ad-din. Ad-din ini adalah kehidupan.
Yang ketiga, kita memperjuangkan Islam itu. Kita bersama-sama dengan taifah yang memperjuangkan Islam. Saya akan sebut sekali lagi. Kenapa tiga ni penting? Kenapa tiga ni perlu? Kerana tiga inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Jadi kalau kita berada di satu tempat yang terasing pun, hati kita tetap mahu bersama-sama dengan perjuangan Islam. Kita bukan seorang-seorang melarikan diri. Itu dikirakan melarikan diri bila kita tidak memahami akan hakikat ini. Kita bimbang perkiraan kita silap sehingga menjadikan kita termasuk dalam kategori mereka yang melarikan diri daripada perjuangan. Melarikan diri daripada amanah. Dan apabila kita termasuk dalam golongan orang yang melarikan diri, tidak faham bahawa kita ni kena pertahankan akidah kita, ibadah kita, pertahankan kehidupan kita dengan Islam tadi, pertahankan perjuangan tadi, maka kita berbimbang kita tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat rahmat Allah. Sebab yang penting sekali adalah rahmat. Dah dua kali dua ayat ini menceritakan tentang rahmat. Dan sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang mereka yang menang di akhir zaman. Mereka yang menang di akhir zaman dalam beberapa banyak hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Sahih dan mutawatir ada banyak berkenaan dengan taifah mansurah. Antaranya satu hadis Bukhari rahimallah menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amru wa hum zahirun. Pasti akan sentiasa ada, selalu ada, pasti ada kan taifah, satu kelompok daripada umat aku, min ummati, daripada umat aku ini, zahirina 'alal haqq, yang akan bersama-sama dengan al-haq dan kemenangan. Dia menang bersama dengan kebenaran. Hatta sehinggalah datangnya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tetap di atas kemenangan. Jadi Nabi gambarkan apabila kita berada bersama-sama dengan kelompok yang bersama dengan kebenaran. Apa kebenaran? Tiga perkara tadi. Yang pertama, pelihara akidah, pelihara ibadah. Yang kedua, pelihara Islam. Pastikan kita bersama Islam. Yang ketiga, kita perjuangkan Islam. So, tiga ini digambarkan al-haq, digambarkan ialah yang akan bersama-sama dengan ini, maka mereka itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, dia hadis banyak. Jadi antaranya saya pilih dua ni yang lebih kurang sama bunyi dia, tapi ada sedikit pengertian dia berbeza. La tazalu ta'ifah min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Jadi dalam hadis ini pula Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa ada kelompok daripada umatku yuqatilu. Rasulullah guna perkataan berperang, berjuang dengan kebenaran, di atas kebenaran. Sehinggalah mereka berhadapan dengan musuh mereka. Dan musuh mereka tak boleh nak mengalahkan mereka. Maknanya mereka menang. Ini Allah bagi dia menang. Sampailah di akhirnya, hatta mereka akan bertembung dengan Al-Masih Dajjal. Jadi dalam hadis ni, Rasul SAW gambarkan, sampailah peringkat mereka bertembung dengan Al-Masih Dajjal. Tapi Allah memberikan kemenangan. Jadi, kunci pertama, bila kita nak memahami akan hakikat perjuangan ini, hakikat kita berada di akhir zaman. Kunci pertama, dari sudut kaedah-kaedah tadi, kita mestilah berjuang dan bersama kebenaran. Maknanya kita bukan duduk sembunyi seorang-seorang kita. Tak. Kita mesti bersama dengan kebenaran. Bersama dengan perjuangan kebenaran. Baru Allah tolong. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Allah akan kuatkan kamu untuk istiqamah di atas kebenaran Allah. Jadi kunci yang pertama bila kita sebut tentang fitnah yang memuncak ini, datang kesusahan, datang kita kepayahan, kita kata sakit, mungkin dipaksa, mungkin ditipu dan sebagainya. Kuncinya bukan kita melarikan diri takut, bukan kita mempertahankan penyakit takut kita, hubbud dunia wa karihatul maut, penyakit wahan tadi. Tapi kuncinya ialah bersama dengan kebenaran dan perjuangan. Ini nombor satu. Ini orang yang akan selamat. Ini kelompok yang akan selamat. Jadi mesti ada perjuangan bersama. Jadi sebab tu Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya. Dan Nabi bersama sahabat-sahabatnya
ditekan, diserang, ditangkap, ada yang diseksa, ada yang dibunuh, kan, diboikot dan sebagainya. Tapi mereka tetap bersama-sama. Tetap bersama-sama. Dan duduk di sana, duduk di sini, sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Kemudian lepas tu dah dakwah secara terang-terangan. Kemudian masih lagi dalam keadaan menjaga rahsia sebahagian daripada mana yang masuk Islam pun dia tak beritahu dan sebagainya. Banyak dia punya strategi dan taktikalnya. Tetapi kuncinya bersama dengan perjuangan. Kuncinya bersama dengan perjuangan. Jangan lari daripada perjuangan. Siapa yang lari daripada perjuangan, kita tidak tahu sama ada Allah akan membantu dia. Kita tak tahu. Jadi walaupun kita tak sempat nak buat apa, tapi bila kita ada berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa tadi, orang-orang yang soleh tadi, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang Allah akan selamatkan akidah kita, akidah keluarga kita, anak-anak kita. Ya, sebab itulah dia bukan hanya sekadar kita nak mengamalkan 10 ayat pertama surah Kahfi, 10 ayat terakhir surah Kahfi. Tetapi sebenarnya di sebalik daripada amalan itu, dia ada bersama dengan kebenaran Allah. Ya, sebab itulah digambarkan oleh Dr. Said Muhammad Nuh di dalam kitab dia. Dia menyatakan bahawa uzlah tanpa kematangan, tanpa panduan adalah merupakan satu penyakit kepada perjuangan Islam. Uzlah tanpa mengikut panduan dan kaedah yang betul adalah merupakan satu penyakit kepada perjuangan Islam. Antaranya akan menyebabkan seseorang itu beruzlah tanpa melihat nas, tidak melihat nas yang mendorong kepada mereka supaya hidup bersama dengan masyarakat. Sebab itulah ada konsep dipanggil uzlah syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah, uzlah hati. Kita bersama dengan masyarakat, mungkin ada banyak macam benda yang dibuat. Kita nak buat dakwah kat dia, tolong dia sebagainya. Tapi kan hati kita tak reda dengan apa yang berlaku. Jadi ini antaranya. Jadi tujuan bersama masyarakat tidak lain melainkan darurat dakwah. Darurat dakwah. Jadi kita berdakwah kepada masyarakat ini adalah merupakan salah satu daripada darurat sebenarnya. Satu keperluan, satu keterpaksaan. Sebab itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat-sahabatnya dalam keadaan susah diboikot, dalam keadaan susah ada yang dipukul, dicaci, difitnah, macam-macam kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam kena. Tetapi baginda tetap bersama dengan masyarakat. Baginda tak menjadikan alasan itu. Sehinggalah sampai peringkat baginda sallallahu alaihi wasallam nak dibunuh. Maknanya mahu dihapuskan gerakan Islam tu. Maka ketika itu taktikalnya hijrah. Hijrah ataupun keluar daripada suasana-suasana yang dikatakan tadi, merosakkan tadi. Jadi berada dalam masyarakat ini adalah merupakan satu daruri, satu yang daruri, satu keperluan. Dakwah dan islah. Dakwah dan islah. Sebab tu kita nak tengok di sini bagaimana yang terkandung di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas fil fitan. Sebaik-baik manusia ketika mana berlaku fitnah, ujian. Rajulun akhidun bi'inanin farasih. Atau qala birasani farasih. Qala fa'a'da illa yukhifuhum wa yukhifunahu. Sebaik-baik manusia ketika mana fitnah, ujian melanda mereka. Maknanya fitnah dajjal, fitnah macam-macam fitnah. Rajul, seorang laki-laki. Kita lah mukmin, mukminah. Yang memegang tali kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Maknanya yang pertama sekali, yang terbaik ialah kita yang berhadapan. Berhadapan tak semestinya perang. Berhadapan ni maknanya duduk dalam keadaan kemampuan kita. Berdakwah, boleh dakwah. Boleh dakwah dengan lisan, dakwah dengan lisan. Dia ada dia punya peringkat-peringkat. Tapi menghadapi musuh, maknanya kita berjuang. Dan dia menakutkan musuh. Maknanya sampai peringkat musuh takut pada dia. Ataupun musuh menakutkan mereka. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun rajulun mu'tazilun. Rajul yang beruzlah, berhijrah, beruzlah.
bidiyatihi yuaddi haqqullah ta'ala allazi alaih. Dan mereka ataupun laki-laki yang beruzlah di tempat yang terpencil. Yang mana dia beruzlah itu, walaupun dia beruzlah, tetapi dia menunaikan hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. Apakah hak Allah yang diwajibkan ke atasnya? Antaranya lah kehidupan dalam taifah kelompok, dalam berjamaah. Dia tak tinggalkan perjuangan, dia tidak tinggalkan jamaah, tidak tinggalkan dakwah. Dia tidak tinggalkan hak-hak masyarakat ke atas dia. Dia duduk dalam rangka taktikal, strategi. Jadi sini digambarkan, daripada tafsiran para ulama kita, menggambarkan bahawa, yang pertama sekali, apabila sampai suasana fitnah, suasana yang kekacauan, kemuncak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang pertama bagi tempat-tempat yang terutamanya fitnah itu ialah fitnah yang besar. Contohnya datang orang serang negara kita macam di Syria. Serang kampung kita, serang masuk. Maka pada masa itu solusinya ialah dia berdepan. Jangan lari. Berdepan. Macam mana yang berlaku di Gaza. Macam mana yang berlaku di Palestin. Negara mereka dirampas, diserang. Dia tak lari. Dia tak lari, dia pertahankan. Walaupun ada yang terbunuh, walaupun ada, dia pertahankan. Ini gambar ni, lelaki yang boleh mempertahankan. Dan kemudian ada juga lelaki, ataupun ada juga suasana-suasana yang mana sampai peringkat bila dia telah sampai maksima, dia tekan, mungkin dia terpaksa berundur, dia berundur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berundur, beruzlah dalam rangka membina kekuatan, bukan beruzlah lari daripada perjuangan. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berundur sebagai taktikal. Kita duduk bina kekuatan. Kita duduk menyusun strategi. Maka itu dimasukkan. Maka sebab itulah dalam beberapa tafsir yang lain, maka pilihan pertama digambarkan sangat sesuai untuk penduduk negeri yang mana Allah kurniakan ibadah jihad. Mungkin negara dia kena serang. Mungkin Malaysia kena serang. Maka pada ketika itu kita wajib mempertahankan. Kita kena pertahankan. Maka pilihan yang kedua contohnya di kawasan yang damai. Di kawasan yang damai. Kawasan yang kita kata tidak ada peperangan. Macam di Malaysia contohnya. Atau di Indonesia tidak ada peperangan. Atau di Thailand. Thailand ni kadang-kadang kita kata bukan perang pun. Yang nak sebut kat sini. Maka solusi yang terbaik ketika itu ialah menunaikan hak Allah. Iaitu dia uzlah dalam jamaah. Dia bukan beruzlah dia mengasingkan diri. Tetapi dia membina kekuatan. Maksudnya tidak sampai peringkat pergi berperang. Dan di sini kita lihat bagaimana daripada tafsiran ini, menurut hadisnya tidak dinafikan pendekatan uzlah ada. Ada uzlah tu, ada bukan tak ada. Tetapi sebelum itu diterangkan yang lebih sempurna, yang lebih mendalam, iaitu berhadapan dengan musuh. Maknanya kita bukan lari terus. Lari terus. Tak mau dah dakwah-dakwah. Tak mau dah dakwah. Tak mau dah tarbiyah. Tak mau dah bimbing manusia lain. Tak mau dah bina masyarakat. Biarkan masyarakat. Lari dulu. Tidak dinafikan uzlah memang ada dalam kaedahnya. Tetapi yang lebih tuntas, yang lebih sempurna, berhadapan dulu. Kita berhadapan dengan musuh. Sekiranya masih ada ruang dan peluang. Maksudnya masih lagi boleh bergerak, kita bergerak. Masih lagi boleh berhadapan dengan manusia, masyarakat ini, boleh berhadapan. Jika sudah tidak ada kemungkinan untuk terus bertahan, mungkin akidah kita dah tak ada dah. Peluang untuk berdakwah dah tak ada dah. Dah tak ada dah peluang untuk dakwah. Tak boleh dah nak dakwah dah. Tak boleh dah nak cakap dah. Mungkin kita dah kena blok dah, kena apa dah. Tak boleh. Nak jumpa orang pun tak boleh contohnya. Malahan akidah kita diancam. Nyawa kita diancam. Maka barulah uzlah dan hijrah menjadi pilihan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, uzlah dan hijrah bukan melarikan diri. Bukan pelarian. Bukan melarikan diri daripada perjuangan. Bukan melarikan diri daripada tanggungjawab dan amanah. Dan konsep ini lebih kita faham. Kita akan lebih faham daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Bagaimana Rasul menggambarkan kepada kita al-mu'min allazi yukhalitun nas wa yasbiru ala azahum a'zamu ajran minal mu'min allazi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala azahum. Orang beriman yang bergaul, yang bersama dengan masyarakat.
dan bersabar, wa yasbiru ala azab, wa yasbiru, dan dia bersabar dengan kerenah-kerenah mereka adalah lebih baik dan diberikan diberikan ganjaran yang lebih tinggi, a'zamu ajra, diberikan ganjaran yang tinggi, yang besar daripada orang-orang yang beriman yang tidak bergaul, yang tidak sabar dengan kerenah manusia. Jadi Rasulullah SAW gambarkan, jadi dalam hadis atas tadi ada cerita pasal berjuang, ada cerita pasal uzlah. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam bahawa walaupun kedudukan uzlah itu dibenarkan, tetapi kita ni bersabar. Orang yang boleh bersabar dengan masyarakat, orang yang bersabar dengan kerenah-kerenah manusia di sekitarnya, selagi dia boleh berdakwah lah, selagi dia boleh boleh menyampaikan, boleh membimbing manusia tadi, maka bersabar itu akan mendapat pahala a'zamu ajra, pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malahan lebih baik. Jadi kunci yang pertama, bila kita kata akhir zaman ni, bukanlah kita kata kita lari macam itu, bukan. Kita tinggalkan masyarakat, bukan. Tapi kunci yang pertama, apa pun yang kita buat, sama ada kita duduk di bandar, duduk di ni, atau kita duduk di gunung-gunung, dalam rangka untuk membina kekuatan dan perjuangan. Bukan larikan diri daripada perjuangan. Bila kita melarikan diri daripada perjuangan amanah dan tanggungjawab, nak melihat, nak membantu masyarakat, dan sudah tak kira aspek apa pun, maka ketika itu kita bimbang pertolongan Allah tidak bersama kita. Kunci yang kedua daripada hadis yang kita baca tadi, hadis berkenaan Taifah Mansurah tadi, ialah Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam bukan kita seorang-seorang. Mestilah ada bersama dengan kelompok Taifah. Maknanya kita mesti ada sahabat-sahabat yang soleh, yang solehah. Kita mesti ada jamaah, mesti ada jamaah. Boleh sembahyang jamaah lah, macam itu kurang-kurangnya. Mesti ada. Kecuali lah kalau kita duduk di kutub utara ke kutub selatan, tak ada orang, kita satu family, itu lain lah cerita. Itu lain cerita. Dalam hutan tak ada orang, dah memang kita asal kat situ. Tapi kita dalam kelompok yang ada di dunia ni, di negara kita, contohnya di negara Thailand ke, Brunei ke, mana ke, maka konsep yang kita nak sebut sini, kunci kedua yang membawa kemenangan dan panduan kita ialah mesti ada jamaah. Jamaah ni maknanya mesti ada pemimpin. Mesti ada pemimpin. Mesti ada orang yang berpengetahuan, yang alim. Mesti ada orang yang boleh membimbing kita, mentarbiah kita, supaya kita boleh dapat hidupkan suasana takmil wal istikmal, lengkap melengkapi, nasihat menasihati. Bukan kita seorang-seorang kita. Mesti ada, lebih baik lagi ialah organisasi. Mesti ada satu bentuk struktur, apa kita kata, sesuatu yang kita susun, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting, hadis ni penting. Tuan-tuan dengar hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, ketika Huzaifah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tadi, hendaklah kamu bersama-sama apabila fitnah tadi kamu berjuang dan sebagainya. Tapi kata Huzaifah, bagaimana kalau ketika itu tidak ada pemimpin, tidak ada ulama yang kita boleh nak pegang, tidak ada pemimpin yang kita, tidak ada jamaah. Atau minta maaf apakah perkara yang saya perlu lakukan sekiranya fitnah itu memuncak? Fitnah itu memuncak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni penting tuan-tuan. Saya bacakan dia punya matan saja ataupun dia punya tentang yang penting saja. Talzamu jama'ah al-muslimin wa imamuhum. Maka kata Rasulullah, bila berlaku fitnah, lagi kuat fitnah tu, lagi memuncak fitnah tu, hendaklah kamu beriltizam, committed bersama jamaah orang-orang Islam. Jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin ni maknanya negara Islam. Ataupun kalau zaman kita ni, jama'atul minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Maknanya wa imamuhum, dan juga pemimpin mereka kena ada. Kena ada. Jadi kita kalau nak selamat ketika fitnah besar-besaran ni, kita kena ada. Kena ada. Orang yang sama-sama nak selamatkan diri sama-sama ni, bukan seorang-seorang. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Huzaifah bertanya, ini soalan yang saya nak cakap tadi. Maka Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, seandainya tidak ada jamaah, tidak ada pemimpin dah kena bunuh, ulama yang muktabar dah kena bunuh, kena tangkap, kena bunuh. Katakanlah orang yang nak memimpin kita dah kena tangkap, kena bunuh semua. Dajjal tangkap semua. Tak ada dah jamaah, dah berterabur. Macam mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Huzaifah tanya dengan Nabi, macam mana kalau tak ada dah orang yang boleh bimbing kita, orang yang boleh pimpin kita, orang yang boleh pandu kita, ulama dah kena tangkap, dah mati, kena bunuh, tak ada orang. Tinggal kami, tinggal kita aja. Contohnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sahih tuan-tuan, Bukhari dan Muslim. Ambil ni, saya baca dia punya makna dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jauhilah kumpulan-kumpulan yang menyesatkan tadi. Kumpulan-kumpulan Dajjal tadi. Jauhi mereka. Maknanya bila kita tidak ada jamaah, ini fiqh ni, fiqh. Bila pada masa itu tidak ada dah jamaah, tidak ada dah kumpulan-kumpulan, tidak ada dah pemimpin yang takwa, ulama yang warak, tidak ada dah semua itu, maka jauhilah kumpulan-kumpulan yang menyesatkan tadi itu. Sekalipun kamu terpaksa memakan akar tumbuh-tumbuhan, masuk hutan, makan akar, dan kamu mati dalam keadaan makan akar. Maknanya mati dalam keadaan makan makanan herba. Contohlah, saya sebut akar ni, teringat herba kan. Jadi maknanya pada ketika itu, barulah, bila kita dah tak ada dah jamaah ni, dah tak ada pemimpin dah. Pemimpin kena tangkap. Pemimpin tak boleh lari dulu. Pemimpin tak boleh lari. Ulama-ulama tak boleh lari, kata Imam Ghazali rahimahullah. Ulama ni pemimpin, kalau dia memimpin, dia tak boleh lari. Dia tak boleh tinggalkan umat dalam keadaan dia kena berada. Dia kena tangkap, dia kena tangkap dulu. Pemimpin Islam bukan dia suruh orang ke depan. Tak, dia kena tangkap dulu. Ini pemimpin Islam. Katalah dah tak ada dah. Pemimpin dah tak ada, ulama dah tak ada, semua dah tak ada. Orang soleh-soleh semua kena. Tinggal kita aja. Kita aja. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tinggalkanlah kumpulan sesat. Tinggalkan kumpulan sesat itu, maka kamu pergi cari tempat lain. Selamatkan diri kamu. Maka sampai peringkat kamu makan tumbuh-tumbuhan. Kamu gigit akar tumbuh-tumbuhan. Sampai tak ada makanan, makan akar dia. Sampailah kamu mati dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan mempertahankan akidah kamu. Mati dalam keadaan mempertahankan Islam kamu. Ini sifat. Ni kita kata apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita. Sekiranya sampai waktu tersebut, maka kita kena cari. Sebab tu saya sebut daripada semalam, saya kata sebenarnya kita ni nak kena ada persiapan. Persiapan kena ada. Kena tahu kat mana nak pergi. Tempat emergency. Katakanlah tempat-tempat yang kita kata emergency, kita kena ada. Kalau ada apa-apa berlaku kan. Contoh tiba-tiba berlaku peperangan di Laut Cina Selatan. Maka ketika itu kita dah tahu dah China dengan Amerika olok-oloknya berperang. Maka tiba-tiba dia letupkan bom-bom. Kita dah kena cari dah tempat perlindungan. Dan kemudian kita cari tempat yang mana boleh selamatkan kita pada masa tempat perlindungan. Maknanya kita kata benteng. Benteng ni apa? Benteng ni sementara lah. Bukannya selama-lamanya kat situ kan. Baik. Jadi ini adalah nasihat Rasulullah SAW. Tapi dalam keadaan berjamaah. Kalau jamaah ada, tak ada jamaah, baru cari seorang-seorang. Maka petunjuk Rasulullah SAW. Mana tengok ni. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Apakah petunjuk Rasulullah SAW? Ini fiqh. Ini fiqh. Dan ketika kita sedikit, mungkin ketua dah tak ada, mungkin apa dah tak ada, ataupun mungkin ada tapi kita terkepung. Maknanya akidah kita dikepung. Nak amal Islam pun tak boleh. Ini maksima, kita kata maksima. Maka kata Rasul SAW, sesungguhnya manusia akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Maka Ummu Syariq radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, di manakah orang Arab masa tu? Maka Nabi gambarkan SAW, sampai satu peringkat nanti, ada manusia akan melarikan diri, nak selamatkan iman mereka, nak selamatkan Islam mereka, akan melarikan diri ke gunung-gunung, nak selamatkan diri daripada tentera Dajjal ataupun Dajjal. Maka ditanya oleh Ummu Syariq, dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana orang-orang Arab, mana dia orang Islam lain? Maka baginda menjawab, mereka sedikit. Maknanya mungkin ada yang dah sampai peringkat tempat tu mungkin dah tak ada jamaah dah. Tak boleh nak bentuk jamaah. Pemimpin dah ditangkap, imam dah ditangkap,
Kan kita kata contohnya lah, ulama dah ditangkap, kita tinggal kita aja. Maka ketika itu kita tahu kita tidak ada kekuatan. Kalau kita tunggu, maka kita akan dipaksa untuk keluar Islam, dipaksa ikut dia. Ataupun akan berada dalam kesusahan. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, mereka akan melarikan diri ke gunung-gunung. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dia sebut kat sini, bagaimana dalam keadaan yang terpaksa begitu, itu tindakan dia. Tapi masih bila tindakan tu? Ini Rasulullah dah sebut dah, sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan kita macam mana di sini? Dalam keadaan kita di Malaysia contohnya. Secara khususnya. Di mana pada ketika ini sebenarnya ruangan-ruangan untuk bergerak dakwah, untuk kita berjuang, untuk kita bantu masyarakat, masih lagi terbuka luas. Masih lagi terbuka luas. Orang-orang yang perlu kita selamatkan, kita dakwahkan dia, ajak kepada Islam, masih lagi ramai yang kita boleh lagi. Masih lagi boleh. Untuk membantu mereka keluar daripada kesesatan, keluar daripada kelalaian. Jadi, sekiranya ketika medan dakwah masih ada, masih lagi kita boleh bergerak ini, tetapi kita telah keluar daripada medan itu, maka makin berleluasalah mungkar akan berleluasa, maka musuh Islam akan lagi berkuasa. Sementara orang-orang yang ada kesedaran Islam, orang yang ada kekuatan, orang yang ada kekuatan tadi telah keluar daripada masyarakat. Maka ketika itu masyarakat berada dalam keadaan lebih kacau lagi, lebih huru-hara lagi. Dan inilah digambarkan oleh Dr. Said Muhammad Noh dalam kitab dia Afatu al-Tariq, iaitu penyakit-penyakit di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyakit-penyakit mereka yang beruzlah bukan untuk membangkitkan, membina kekuatan dalam keadaan yang ikut nas tadi, tetapi mereka beruzlah ketika mana tenaga mereka, kekuatan mereka diperlukan. Maka inilah antara perkara yang kita kena faham pada malam ini. Maka uzlah yang ada itu rosak. Uzlah itu rosak. Maksudnya konsep begitu dia akan merosakkan. Konsep kita melarikan diri keluar daripada dakwah, kalau tak buat kita fikir kita je, maka akan merosakkan kehidupan kita. Antaranya bagaimana yang digambarkan, uzlah yang tidak syarak, yang tidak syar'i. Bagaimana yang dikatakan uzlah yang tidak syar'i itu, iaitu seseorang itu mengutamakan kehidupan berseorangan. Dia nak seorang-seorang dia je. Berkhalwat seorang-seorang dia. Dengan meninggalkan kehidupan secara berjamaah dan perjuangan. Meninggalkan perjuangan. Maka dia duduk seorang-seorang dia je. Dia rasa dia okey je. Maka itu adalah sesuatu yang boleh merosakkan. Cara yang demikian menjadikan seseorang amilin, seseorang yang boleh bekerja tadi, merasakan cukup dia untuk mendirikan Islam dengan dirinya sendiri, tanpa mempedulikan orang lain. Sekalipun orang lain berhadapan dengan kebinasaan ataupun kehilangan, sikit pun dia tak kisah orang lain. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Kalau kita nak selamat, kita pun tengok saudara kita, pun kita nak ajak saudara kita selamat juga. Selagi boleh lah. Selagi boleh berdakwah, selagi boleh bergerak, selagi boleh membantu orang kampung ke mana-mana, kita kena ada usaha itu. Jadi kalau kita dah berada di kampung contohnya, kita dah ada tempat-tempat kita, tak apa, kita dah ada dah, maka kita tolong. Jangan tinggalkan usaha-usaha dakwah. Jangan tinggalkan usaha-usaha perjuangan untuk membantu dakwah, tarbiyah dan membina kekuatan umat, kebangkitan umat. Jadi kita nak memerhatikan, ini adalah perkara yang penting. Penting. Dan di sini kita lihat bahawa bagaimana apabila kita memikirkan kita boleh hidup dengan seorang diri tanpa memperdulikan masyarakat, tanpa memperdulikan keperluan-keperluan untuk membantu masyarakat tadi, maka samalah seperti kita meninggalkan perjuangan. Sama seperti kita meninggalkan perjuangan. Jadi sebab itu nombor satu, tuan-tuan, poin saya simpulkan sini. Hijrah ataupun uzlah bukan kerana takut. Nombor satu, kita nak pergi mana-mana bukan sebab emosi kita. Takut, bukan. Sebab bila kita takut, adakah kita tidak yakin dengan pertolongan Allah? Adakah kita ragu-ragu dengan janji Allah yang akan memberikan pertolongan, membantu orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Taifah Mansurah? Jadi, hijrah ataupun uzlah bukan kerana takut,
Tetapi tujuan hijrah ataupun tujuan uzlah itu ialah untuk membina kekuatan. Membina kekuatan kita. Menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan Islam kita untuk membina kekuatan. Dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Maknanya dia bukan sekadar kita lari-lari gitu saja. Tapi dia ada dia punya tujuan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak sebut tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda nak dibunuh. Baginda nak dibunuh. Kalau kita tengok peristiwa hijrah tu dibuat secara senyap-senyap. Sebab tu apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan pada malam ni sebenarnya bukanlah 100% yang saya sampaikan. Dia ada punya strategi lain yang saya tak boleh nak cerita di FB online. Tapi tak apa, yang saya cakap ni dah okey dah basic dah selesai. Cumanya ada pendetailan dia tu kena bincang tengok macam mana. Sebab tu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, aku diperintahkan untuk berhijrah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk keluar daripada masyarakat ni, keluar daripada kota Mekah, berhijrah ke sebuah kota yang akan mengalahkan kota lain. Nampak? Jadi tujuan Rasulullah SAW keluar daripada kota Mekah ataupun uzlah daripada kota Mekah, mengasingkan diri ataupun hijrah, keluar, berpindah daripada kota Mekah tadi, daripada tempat dia kerana telah dikepung, kerana telah diasak. Dan sebenarnya Rasul SAW, sebelum Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah, sahabat-sahabat dah diperintahkan berhijrah perlahan-lahan. Semua cari sembunyi-sembunyi. Semua cari sembunyi. Hijrah tak ada cakap, okey saya nak keluar ni, nak masuk ke hutan, hutan mana-mana lah. Siapa yang ni kan, nak ikut marilah. Macam tu kan. Kita umumkan pula satu dunia tahu kat mana kita kan. Sedangkan itu benteng kita kan. Contoh. Jadi Rasul SAW perintahkan sahabat pergi sembunyi-sembunyi. Walaupun Yathrib tu, kota Madinah tu, orang tahulah kan. Tapi sembunyi-sembunyi. Akhirnya barulah Rasul SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia sebut kat sini, kan, aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah kota yang akan mengalahkan kota lain. Maknanya pergi ke sana untuk bina kekuatan. Mengalahkan orang lain. Bukan pergi sana, duduk sana, tinggal sampai mati. Tinggallah dakwah. Tak bawa, tak patah balik kat Mekah. Tak, bukan. Itu bukan konsep dia. Itu bukan konsep dia. Melarikan diri, pelarian. Macam pelarian. Ini pelarian. Kan, kena serang. Lari semua. Itu pelarian. Ini bukan orang yang berjuang. Yang Taifah Mansurah ni. Bukan begitu. Maka Nabi gambarkan, kota itu disebut Yathrib, itulah Madinah. Jadi kota itu adalah Madinah. Dan kota itulah yang akan membersihkan manusia daripada segala keburukan, segala kemusyrikan. Sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran besi. Jadi kita ada tempat panaskan besi itu. Kan? Jadi bila dia masukkan besi cair, semua kotor-kotor dia dibuang. Tinggal besi asli. Besi yang asli yang telah dipanas, yang dibuang tadi. Dicairkan tadi. Maka kata Nabi SAW, aku diperintahkan berhijrah ke kota yang akan mengalahkan kota yang lain. Jadi kita hari ini, bukan konsep kita melarikan diri takut mati. Bukan konsep kita melarikan diri kita meninggalkan perjuangan. Tetapi apabila sampai waktu dan ketika yang diperlukan pada masa itu, maka ketika itu akidah kita, pada ketika itu iman kita dicabar ataupun nak dirosakkan ataupun nak dipaksa, kita mungkin akan ditangkap nyawa kita, mungkin akan dianiaya, ditangkap, mungkin kita ni ada sesuatu yang dikatakan sebagai bahaya dan sebagainya kepada mereka. Makin pada ketika itu kita uzlah dan berhijrah dalam rangka untuk membina kekuatan, dalam rangka untuk menunggu masa. Tak lama tuan-tuan, hijrah tak lama. Kita tak lama insya-Allah. Allah akan bagi kemenangan kepada umat Islam. Tak lama dah. Jadi ada soalan kepada saya, patutkah saya menjual rumah untuk saya nak masuk ke kawasan-kawasan yang dikata perkampungan di luar daripada, patut tak saya meninggalkan rumah, menjual rumah? Nombor satu saya sebut ni tuan-tuan, sebelum kita buat keputusan, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Buat istikharah, puasa 2-3 hari, buat istikharah, bersihkan hati, tinggalkan dosa, ikhlaskan hati kita. So, buat solat istikharah.
Buat solat istikharah. Allahu Akbar. Solat. Minta panduan daripada Allah. Kemudian selepas tu, bincang dengan orang yang ada ilmu. Bincang dengan orang yang mengetahui fiqh tadi. Bincang. Tanya pandangan. Untuk memperkuatkan keputusan kita. Maka kita buat keputusan dengan ilmu dan dengan panduan daripada Allah. Jangan kita main pakat rempuh saja. Kita kena ada. Dan bagi mereka yang telah pun buat keputusan untuk buat perkampungan-perkampungan. Contohnya, perkampungan-perkampungan yang Islamik. Quote and quote. Maknanya perkampungan yang Islam lah, yang baik lah. Jiran-jiran semua baik. Itu memang sunnah. Rasulullah SAW sebut, siapa-siapa yang nak beli rumah, tengok jiran macam mana. Kalau jiran soleh, alhamdulillah. Kita berpakat untuk nak cari jiran-jiran yang soleh, yang baik-baik. Maka kita kena hidupkan ciri-ciri masyarakat Islam yang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Itu ada satu tajuk pula. Ciri-ciri macam mana nak bina perkampungan ni. Nak bagi perkampungan ini, nak bagi taman ni, nak bagi tempat ini suatu tempat yang ada di dalamnya perjuangan juga. Yang ada di dalamnya dakwah juga. Yang ada dalamnya kehidupan harmoni bersama dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi dia ada panduan-panduan dia. Bukan kita main pakat kompor-kompor tak tahu nak buat apa dah. Tiba-tiba sana tengok bergaduh pula sama sendiri. Sebab apa? Dah susah. Hidup susah. Asalnya dekat sini elektrik ada semua ada. Tiba-tiba kat hutan tak ada elektrik. Contohnya. Jadi kita kena faham macam mana nak membina masyarakat yang kita telah sama-sama bersetuju tadi. Mungkin ada di kalangan kita yang dah ada dah. Kan? Benda-benda yang kita kata tanpa meninggalkan hak-hak tadi. Kan? Perjuangan sebagainya tadi. Maka kita pastikan yang kita dah buat itu tidak terputus daripada perjuangan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita salah tanggap, akan membawa penyakit. Akan membawa rahmat Allah tak bersama. Maka menghasilkan putus asa, kita akan putus asa nanti. Sebab kita ingat kita dah okey, rupanya keputusan kita berdasarkan nafsu aja. Nafsu apa? Takut mati. Nafsu takut mati. Ataupun tidak akan melahirkan kesungguhan. Akhirnya susah-susah, kita dah tak bersungguh, tidak ada asas, tidak ada pengisian. Kita tidak ada pengisian untuk menjaga diri kita. Untuk menjaga situasi jamaah yang kita cuba nak bina tadi. Maka uzlah Ashabul Kahfi, kita nak terjemahkan dia bukan hanya sekadar mengasingkan diri untuk menyelamatkan akidah dan membina kekuatan, tetapi mereka sebenarnya duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kita mengikut apa yang digambarkan oleh nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, sebab itulah tuan-tuan, bila sampai kat sana mereka ditidurkan. Ni contoh. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur selama 300 tahun campur 9 tahun. Tidur 309 tahun. Tuan-tuan rahmat Allah nak sebut kat sini. Kenapa dia ditidurkan? Antara hikmahnya yang digambarkan oleh mufassirin, mereka yang ulama yang mentafsirkan, dikata antaranya Allah SWT nak menyelamatkan mereka daripada kesesatan yang ada di luar. Mereka terputus daripada kejahatan kesesatan yang ada di luar. Telinga mereka tak mendengar, mata mereka tak melihat. Mereka duduk dalam gua. Jadi Allah putuskan. Jadi akhirnya Allah selamatkan mereka. Itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah sehingga akhirnya mereka dibangkitkan pula lepas 300 tahun. Dibangkitkan pula. Nak menunjukkan kepada kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah digambarkan perkara yang paling penting dalam tindakan kita. Bukan hanya sekadar kita melarikan diri ataupun kita kata uzlah tadi, kemudian kita berjamaah, tetapi yang penting ialah rahmat Allah. Rahmat Allah bersama kita. Mereka bukan meninggalkan perjuangan. Ashabul Kahfi bukan meninggalkan perjuangan. Mereka juga bukan yang membiarkan kerosakan pada masyarakat. Akan tetapi pada ketika itu keutamaan bagi mereka ialah menyelamatkan akidah mereka. Ini nombor satu. Nombor satu, tujuan hijrah, uzlah membina kekuatan. Bukan kita takut dan bukan kita lari dari perjuangan. Yang kedua tuan-tuan, kita nak cuba simpulkan sikit di sini, iaitu sistem jahiliyah, sistem dajjal, sekularisme, iblis dan dajjal memang tidak mahu orang yang berjuang duduk di dalam negara mereka. Memang mereka nak buang kita.
Dia tidak mahu orang yang membetulkan keadaan yang zalim. Dia buat zalim, dia boleh buat apa dia nak buat. Tak ada orang pun yang nak memperjuangkan, yang nak membetulkan keadaan. Maka mereka yang terkesan dengan sekularisme, sistem sekularisme ini, bahawa masyarakat dia kata dah rosak, pemerintah dah rosak, semua rosak, maka dia pun terus menjauhkan diri, tidak mencampuri langsung. Tidak ada berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Secara langsung atau tidak langsung. Maka pemerintah yang rosak akan bertambah rosak. Masyarakat yang kacau, yang sesat akan bertambah kacau. Kerana orang-orang yang soleh telah melarikan diri, menyepikan diri dia, duduk dalam gua dan tidak mencampuri urusan-urusan yang ada. Oleh itu, janganlah disebabkan kita memilih untuk beruzlah tidak pada nas, tidak mengikut fiqh tadi, maka seolah-olahnya kita meninggalkan medan perjuangan. Seolah kita tinggalkan saudara kita, anak-anak saudara kita, anak-anak jiran-jiran kita. Sehingga kita tidak boleh membawa kebaikan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat amat dhaif dan memerlukan bimbingan. Sebab itulah saya ulang balik bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beberapa ulama yang lain, hadis sahih. Sebaik-baik manusia ketika terjadinya fitnah, ujian, kekacauan, adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Dia membuatkan musuh Allah itu gentar, dan musuh juga membuatkan dia gentar. Maknanya dia berjuang. Dia berjuang. Nombor satu, orang yang terbaik dalam keadaan kesusahan, dia tolong orang. Dia bantu lagi agama Allah tadi. Dia berjuang. Dan ataupun seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya di daerah pendalaman dengan menunaikan hak Allah ke atas dirinya. Maknanya menunaikan hak Allah bukanlah maknanya dia larikan diri tak buat apa-apa. Duduk kat situ berkemah, berkelah sepanjang hidup tunggu mati. Tetapi hak-hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah antaranya seperti dia hidup dalam keadaan berjamaah, ada jamaahnya. Dan dia hidup dalam keadaan dia membantu Islam semaksimal yang dia boleh, apa yang dia mampu. Dia mempersiapkan kekuatan akidah, kekuatan ibadah dia, kekuatan dia untuk bersama-sama bangkit bersama dengan orang-orang yang diberikan hidayah Allah, Al-Mahdiyin. Maka mereka yang hidup dalam keadaan ini, merekalah yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi saya rasa itulah sikit sebanyak apa yang saya nak sampaikan pada malam ni. Agak stres sebab kita bincang pasal benda yang kita kata susah lah, benda yang kemuncak. Saya nak cerita panjang-panjang pun benda ni agak stres. Tapi insya-Allah saya ingat kita akan sambung pada minggu depan. Minggu depan mungkin hari Isnin ataupun hari Ahad, tengok macam mana. Uzlah ataupun hijrah yang dituntut oleh syarak. Apa pula hijrah yang dituntut oleh syarak? Tadi itu saya cerita uzlah hijrah yang rosak. Uzlah hijrah yang tidak syarak. Yang dia meninggalkan perjuangan, dia duduk sorang-sorang, dia tak menghiraukan tanggungjawab dia dan sebagainya. Jadi kita akan bincang insya-Allah minggu depan bagaimana syarat-syarat ataupun sifat-sifat uzlah ataupun hijrah yang dituntut oleh syarak. Maknanya bagaimana kita nak menjadikan diri kita ni mendapat rahmat Allah. Ketika mana fitnah makin membesar, fitnah makin memuncak, maka ketika itu kita boleh buat keputusan. Sama ada kita nak buat A, B, C, D. Maka kita akan membincang apakah ada ciri-ciri uzlah dan hijrah yang dituntut oleh syarak. InsyaAllah kita akan teliti semula dan kemudian kita akan mengambil pelajaran daripada beberapa kisah-kisah termasuk oleh Ashabul Kahfi. Kita akan bincang sedikit tentang Ashabul Kahfi. Kita akan tengok detail sikitlah dia punya tu. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan hijrah-hijrah yang lain. Kita akan tengok konsep uzlah, konsep hijrah. Yang mana konsep uzlah dan hijrah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah konsep hijrah, uzlah dan juga konsep khalwah contohnya yang sebenarnya mendapat rahmat daripada Allah. Insya-Allah kita akan menang. Insya-Allah kita akan menang. Kita akan menang. Jadi insya-Allah kita akan bincang pada masa akan datang
perkara yang saya gambarkan ini. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, sekali lagi saya nak minta tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, kalau boleh malam ini mulakanlah solat solat tahajud, kalau boleh mulakanlah. Siapa yang dah boleh mulakan semalam, alhamdulillah. Kerana apa yang nak digambarkan oleh kita pada hari ini, ulama yang mengkaji tentang waqi' akhir zaman. Waqi' akhir zaman. Contohnya, ada salah satu daripada perkara yang kita akan bincang minggu depan, insya-Allah, strategi. Strategi yang umum lah. Saya tak cakap strategi yang khusus. Yang khusus kita kena jumpa, kena bincang. Strategi yang umum, yang bersesuaian dengan fiqh tahawulat. Apa dia fiqh tahawulat ni? Fiqh berkenaan dengan kajian akhir zaman. Jadi kita bincang apa strategi, apakah yang Rasulullah SAW buat ketika peristiwa-peristiwa yang nak berlaku itu. Kita akan bincang insya-Allah. Dan kemudian tuan-tuan dan Allah, strategi ketika sini sekarang ni yang penting kita lakukan, sekarang ni, nombor satu tuan-tuan, kita latihlah diri kita supaya berada di makam yang pertama. Makam yang pertama, peringkat yang pertama, mustawa yang pertama. Mustawa ni apa? Tahap yang pertama. Tahap yang pertama bagi seorang yang nak selamat di akhir zaman. Tahap yang pertama. Apakah tahap yang pertama? Kalau orang-orang sufi dipanggil makam taubat. Makam taubat. Makam taubat. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, perkara yang pertama yang kita nak kena sama-sama lakukan dalam usaha untuk mempersiapkan kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal, kita kena membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri kita. Dan membersihkan diri kita ini, yang pertama sekali ialah at-taubah. At-taubah. Taubat ni penting, tuan-tuan. Kalau kita tidak bertaubat, dosa kita, itulah yang akan ganggu kita. Jadi sebab tu, malam ni kalau boleh, kita mulakanlah taubat. Taubat macam mana, tuan-tuan? Taubat kita minta ampun ke Allah. Kita kenang apa dosa kita. Kita kenang dosa kita. Kita fikir balik apa dosa kita. Maka selepas tu, lepas kita fikir dosa kita tu, tuan-tuan, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kita baca doa. Kita kata doa penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca. Kalau tak tahu cuba type dalam internet kita punya ni. Type penghulu istighfar. Nanti keluar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Baca 10 kali. Tengok makna dia. Kalau tak hafal, tak apa, baca. Jadikan sebagai satu panduan. Siapa-siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca penghulu istighfar pada awal malam, tiba-tiba dia mati pada tengah malam, tak sampai subuh dia mati, maka Allah ampunkan dosa dia. Kita kena baca. Kita baca dengan sepenuh hati kita. Tak apa. Kita tahu kita banyak dosa, baca, kita bertaubat. Besok buat pula dosa lagi, tak apa, baca lagi, taubat lagi. Taubat lagi. Sampailah Allah berikan kepada kita kekuatan untuk merasai kemanisan istighfar. Kemanisan bertaubat. Apa tanda taubat kita diterima, tuan-tuan? Apa tanda taubat kita diterima? Tanda taubat kita diterima oleh Allah, kita benci dengan dosa kita. Kita tak mau dah dosa kita. Tak mau buat dah. Kita tak suka dosa kita. Kita rasa menyesal, benci, tak mau. Dan kita boleh istiqamah dengan taubat itu. Maknanya kita istiqamah taubat tu. Kita tak buat dah dosa tu. Itu tanda taubat diterima. Selagi kita bertaubat, kita buat lagi. Kita taubat lagi. Buat lagi. Taubat lagi. Buat lagi. Sedarlah bahawa taubat kita belum benar-benar ikhlas. Taubat kita belum benar-benar kuat lagi. Maka ketika itu, kita dalam bahaya, tuan-tuan. Kenapa dalam bahaya? Andainya datang Dajjal. Datang tentera Dajjal menawarkan dunia. Menawarkan maksiat dan dosa di depan kita. Maka ketika itu, dosa kita tu dia akan jadi apa? Jadi penghalang kita untuk lari, keluar
daripada bisikan-bisikan jahat tadi. Itu bahayanya. Jadi sebab tu kita kena mulakan dengan at-taubat. Makam yang pertama, orang yang nak duduk dalam tarbiyah. Makam yang pertama, peringkat yang pertama, tahap yang pertama, orang yang duduk berjalan menuju pada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, kita bertaubat pada Allah. Aku minta ampun pada Engkau ya Allah. Kita bayangkan dosa kita. Kemudian kita menyesal dengan dosa kita. Kalau tak boleh menyesal lagi, maka kita tahu hati kita keras. Banyakkan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita banyakkan lagi zikir. Berbaharui iman kita. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahur rabbul arsyil azim, la ilaha illallahur rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Yang saya baca semalam. Baca lagi banyak-banyak bagi hati kita bercahaya. Hati kita bersih. Akhirnya kita mudah bertaubat. Nombor 1, taubat tuan-tuan. Hati kita ni ada 7 lapis. Lapis pertama nak bersihkan dulu dosa-dosa yang ada. Rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah. Ini nombor 1. Inilah benteng pertama yang lebih penting lagi daripada kita nak pergi jauh-jauh ke dalam hutan. Kenapa? Kerana dalam hutan tu iblis boleh datang, syaitan boleh sampai. Dia tahu kita kat situ, dia datang serang kita habis semua. Kenapa dia serang kita? Kerana kita tidak bertaubat lagi. Kita sayang dengan dosa kita. Bila kita sayang dengan dosa kita yang kita sayang itulah yang akan merosakkan amalan-amalan kita, iman kita. Ini perkara pertama. Malam-malam tuan-tuan kena buat yang ini. Sebab tu kita nak kena cuba tengok balik kehidupan kita supaya kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ni sebenarnya mesti ada dosa, mesti ada kelemahan. Maka kita mesti minta ampun pada Allah. Berdosa tak salah. Berdosa tak salah. Yang salah tidak bertaubat. Berdosa ni memang semua orang berdosa. Dia silap, dia tak tahu, dia buat benda berdosa. Tetapi dia tidak bertaubat. Dia tidak minta ampun pada Allah. Itu yang salah. Jadi orang-orang manusia ni dari kelemahan. Dia buat dosa. Semua orang ada dosa. Tetapi yang bersalah bila kita tidak minta ampun pada Allah. Maka malam ni tuan-tuan, insya-Allah setelah kita melihat tentang beberapa perkara yang saya sebut tadi, ketahuilah bahawa kemuncak fitnah telah semakin hampir. Tetapi pada masa yang sama, kemenangan Islam juga semakin hampir. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita melihat ujian makin besar, makin besar ujian, insya-Allah tanda-tanda Islam nak bangkit. Islam nak bangkit. Lagi besar ujiannya, makin lagi tinggi dan besar kejayaan yang Allah beri kepada Islam. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapat pilihan Allah, diberikan hidayah Allah di akhir zaman, iaitu Al-Mahdiyin insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya minta maaf jika seandainya ada apa-apa perkara yang tak kena sebagainya. Mudah-mudahan sedikit yang saya bagi panduan ni, tuan-tuan boleh dapat panduan insya-Allah. Jadi insya-Allah hari Ahad ini akan ada satu pertemuan, tetapi kita buat petang, tak buat pagi. Bukan Sabtu, Ahad. Kita buat petang, maknanya mungkin kita akan bermula selepas Zuhur. Sebab pagi tu mungkin saya tak sempat. Jadi petang, hari Ahad petang saya akan keluarkan satu pengumuman. Jadi tuan-tuan tengok petang pukul berapa dan sebagainya. Insya-Allah siapa yang ada kelapangan, datanglah. Kita boleh bincang dalam sikit tajuk yang pada hari ini. Sebab saya bagi tajuk yang ni on the surface saja. Walaupun panjang-panjang ni, dia masih on the surface. Banyak benda yang saya nak cakap tak boleh cakap. Jadi saya cuma cakap benda yang lebih kurang kita boleh cakap lah. Jadi mudah-mudahan bila jumpa tu boleh tanya lagi soalan-soalan yang kita boleh nak sama-sama bincang-bincang insya-Allah. Sebab tak sesuai kita bincang tajuk ini di dalam. Sebab tu saya minta tuan-tuan jangan buat klip-klip pendek untuk tajuk ni. Tajuk ni dengan tajuk semalam jangan buat klip pendek. Saya minta. Jangan buat klip pendek. Jadi siapa nak betul-betul nak dia dengar. Yang klip pendek ni kalau yang ceramah lain tak apa lagi. Tapi ceramah malam ni dengan semalam jangan kita buat klip pendek. Sebab ini kita bincang khas untuk kita nak melihat situasi ketika fitnah memuncak. Kalau boleh kita biar dia dengar habis. Jangan dengar klip-klip insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فاسق اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.